Menarik petang ini, Agong titah percepat projek tebatan banjir di seluruh negeri Pahang. Tun Mahathir selar dakwaan individu kaitkan cubaan rasuah Agong. Polis buka kertas siasatan ngeh KUHAM campur urusan Islam. Bekas Menteri Keuangan mohon semakan kehakiman cabar siasatan SPRM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam Netstep News edisi petang 11 Januari 2024 bersamaan 29 Jamadil Akhir 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstep TV dan follow Facebook Netstep Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah semua projek tebatan banjir di seluruh negeri Pahang harus dipercepatkan pelaksanaannya. Titah baginda supaya tidak ada pihak mempolitikkan lagi isu pembinaan tebatan banjir seperti dicadangkan oleh pihak berwajib. Baginda bertitah demikian ketika melawat Pusat Pemindahan Sementara PPS di Felda Cini 1 dekat Pekan, Pahang. Lawatan itu turut disertai pemangku Raja Pahang Tengku Hassanal Sultan Abdullah dan Menteri Besar Pahang Wan Rosdi Wan Ismail. Kerajaan Persekutuan pada Disember lalu mengumumkan sebanyak 33 projek tebatan banjir berkeutamaan tinggi akan mula dilaksana dengan kos 11.8 bilion ringgit. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menyifatkan Badan Peguam Malaysia sebagai pihak yang menyibuk kerana ia tidak mempunyai kedudukan undang-undang untuk mencabar keputusan Peguam Negara yang memberikan pelepasan tanpa pembebasan DNAA terhadapnya. Katanya, Badan Peguam itu bukanlah pihak yang terkesan dengan keputusan tersebut. Malah, Badan Peguam Negara bukanlah pihak yang mengadu maupun mangsa dalam tuduhan jenayah terhadap dirinya. Zahid yang juga adalah Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah turut menambah bahawa tindakan undang-undang itu tidak dapat dipertahankan kerana Peguam Negara mempunyai kuasa untuk memberi DNAA dalam kes-kes jenayah yang sedang berjalan mengikut artikel 145-3 Perlembagaan Persekutuan. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad menyelar dakwaan pihak tidak dikenali di laman sosial yang mengaitkannya dengan cubaan merasuah yang di-Pertuan Agong sebanyak 1 bilion ringgit bagi menukar kerajaan. Tidak menamakan identiti itu, namun isu itu dipercayai mempunyai kaitan dengan laporan polis pegawai Ketua Pembangkang Ikhwan Fadli semalam. Laporan polis itu turut menepis dakwaan yang turut mengaitkan nama majikannya, Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Beliau meminta individu itu untuk membuktikan kesahihannya selain menggelarnya sebagai penakut. Dakwaan di internet bagaimanapun mendakwa hanya terdapat cubaan melakukan perkara itu. Perbuatan khianat membakar kediaman Ahli Parlimen Beruas ngeh KUHAM tidak boleh diterima dan perlu diadili melalui tindakan undang-undang. Setiausaha Agong Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin menggesa pihak polis untuk segera memburu dalang sebenar di sebalik kejadian khianat itu sambil menyifatkan ia bercanggah dengan undang-undang, malah mencabuli prinsip kehidupan masyarakat dalam negara yang aman dan harmoni. Dalam pada itu, beliau berkata, tindakan ngeh mengaitkan Bersatu dan PAS dalam insiden tersebut adalah sangat tidak bertanggungjawab. Katanya, urusan agama Islam tidak perlu dicampuri oleh pihak luar yang tidak berkaitan kerana ia dicampuri orang Islam akan bangkit tanpa perlu diapi-apikan. Mengulas lanjut, Hamzah berkata, semua pihak perlu mengambil iktibar daripada kejadian itu agar berhati-hati dalam melontarkan sesuatu pandangan.
Polis Diraja Malaysia PDRM membuka kertas inkuari KEP berkaitan kenyataan sensitif ahli Parlimen Beruas Ngeh Kuham dalam isu melibatkan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI. Ketua Polis Perak Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, di bawah klasifikasi itu, semua laporan yang diterima diserahkan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kuantan memandangkan laporan pertama dibuat di sana. Menurutnya setakat ini, sebanyak 16 laporan polis telah dibuat di Perak terhadap pemimpin DAP itu. Sebelum ini, Ngeh dilapor mencadangkan supaya kerajaan melantik pakar daripada masyarakat bukan Islam untuk membantu jawatan kuasa khas mengkaji kompetensi Dewan Undangan Negeri DUN untuk menggubal undang-undang Islam yang ditubuhkan pada awal bulan ini. Ekoran itu, pengerusi DAP Perak itu mendapat kecaman hebat daripada pemimpin-pemimpin Islam dalam negara. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor diambil keterangan di Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung isu rasuah lebih 6 juta ringgit melibatkan sebuah persatuan bola sepak. Difahamkan pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah itu tiba di perkarangan Ibu Pejabat SPRM kira-kira jam 8.30 pagi. Kehadiran Muhammad Sanusi itu disahkan pengarah kanan siasatan SPRM, Datuk Seri Hishamuddin Hashim. Baru-baru ini, media melaporkan siasatan kes rasuah itu dijalankan SPRM selepas menerima laporan daripada kontraktor yang sebelum ini dijanjikan mendapat projek-projek di negeri berkenaan jika menyalurkan dana ke akaun persatuan bola sepak berkenaan. Bekas Menteri Keuangan Tun Daim Zainuddin dan ahli keluarga memfailkan permohonan untuk memulakan prosedik semakan kehakiman terhadap siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Kesemua mereka memfailkan permohonan kebenaran semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur semalam yang menyasarkan SPRM dan pendakwa raya sebagai responden pertama dan kedua. Tindakan SPRM membingungkan, amat mengganggu dan siasatan itu tidak berasas. Beliau mendakwa SPRM tidak mendedahkan kepadanya jenis kesalahan yang disiasat sejak tahun lalu kecuali dimaklumkan ia adalah mengikut Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Justru, beliau mahu mahkamah membatalkan siasatan terhadap mereka dan memohon pengisytiharan bahawa siasatan SPRM adalah tidak berperlembagaan. Sekian sahaja untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.